tahan British. Kamu dah tahu dah disebabkan ada antara kamu tu tengok cerita Mat Kilau kan. Alright. So dah 11.15, so saya akan teruskan. Saya mulakan topik kita hari ini, iaitu penentangan masyarakat tempatan. Kita dah tengok dah dalam bab 6, bagaimana pemerintahan British dan sebagainya kan, pemodenan ataupun dari segi ekonomi yang dibawa, yang diambil kesempatan oleh British lah. Habis hasil ekonomi kita semua dan sebagainya. Nampak macam smooth je perjalanan British tersebut. Right, kadang-kadang ada student saya kan dia tanya, kenapa lah macam senang je British nak dapat apa semua. Time ni kamu akan belajar dalam bab 7 ni, sebenarnya alright, bukan tak ada masyarakat tempatan yang menentang pemerintahan British. Memang ada dan sangat-sangat ramai. Penentangan yang ada dekat dalam bab 7 ini adalah penentangan yang terbesar ataupun orang kata antara yang besar-besar sahaja yang dibukukan, yang diletakkan dalam orang kata silibus sejarah dan sebagainya. Sebenarnya penentangan kecil-kecilan berlaku everyday. Alright, setiap hari ada saja orang ataupun masyarakat Melayu dahulu, orang yang rasa agak tertindas, yang rasa terhimpit dan sebagainya, mereka menentang, melawan, melanggar undang-undang British. Nota Miss berapa ni? Nota berapa? Ni nota saya ni. Kamu boleh ambil daripada download daripada Maths Clinic lah. Macam biasa. Alright. Dia kata soalan esei boleh jadi ke kalau dia suruh kejap. Untuk soalan esei kan, untuk bahagian C ni, okey. Untuk penentangan memang selalu keluar. Memang banyak keluar. Nanti kita tengok ya. Alright, so saya mulakan sekarang ni. Kita tengok gerakan kebangkitan menentang kuasa barat di negara kita bermatlamat untuk mengembalikan hak yang dirampas. Ni saya nak kamu highlightkan. Guna highlighter. Kenapa mereka menentang? Saya kata, alright, dia menentang kerana ingin mengembalikan hak yang dirampas. Highlightkan tu. Okay, ni bab 7. Okay, first class kamu subscribe. Okay, terima kasih. Alright, kenapa dia menentang? Motif dia adalah mengembalikan hak yang dirampas. Hak siapa yang dirampas? Hak orang Melayu lah. Hak orang Melayu yang dirampas oleh British. Kenapa? Sebab British memperkenalkan perubahan pentadbiran, alright, Barat. Memberi kesan kepada kuasa pemerintahan tempatan. So apabila British memperkenalkan pentadbiran Barat yang kita tengok dalam bab 6, okay, kuasa pembesar-pembesar tempatan, okay, yang selama ni mereka mengutip cukai, yang selama ini mereka mengetuai sesuatu kawasan dan sebagainya, berkuasa dekat kawasan tersebut, mereka hilang kuasa. Kutipan cukai terutamanya. Kutipan cukai ini adalah salah satu sumber terbesar pendapatan bagi kerajaan dan juga pembesar. Jika cukai tidak dapat dikutip, bagaimana pembesar ini menjalankan orang kata apa, pembangunan, ingin membantu rakyat untuk lebih maju dan sebagainya. Macam kita lah dekat Malaysia kan. Macam kita dekat Malaysia sekarang ni, kalau kita tengok Malaysia hari ini, pelbagai cukai yang diperkenalkan. Antara cukai yang kamu tahu apa dia? Cukai pintu, okey, lagi cukai apa? Cukai kepala, kat Malaysia ada cukai kepala. Cukai jalan, cukai tanah, cukai pendapatan. Betul. Kan ini antara cukai yang terbesar lah. Alright. Lepas tu kalau ada harta yang berbilion-bilion, kan pun juga akan dikenakan cukai tax. Cukai tax samalah. Income tax is pendapatan. Cukai perniagaan. Betul. Orang yang berniaga juga dikenakan cukai. Tol adalah salah satu bentuk cukai juga. Kan? Alright. So, apabila cukai ini tidak lagi diberikan hak kepada pembesar untuk apa orang kata dia dikutip oleh pembesar, dah tak boleh lagi nak kutip cukai. Jadi pembesar ni dah tak ada pendapatan. Jadi mereka pun marahlah. Pendapatan mereka terjejas, jawatan mereka, kuasa mereka juga terjejas, yang selama ini
mereka guna. Duit tu diseleweng British. Betul, duit tu bukan sahaja diseleweng, duit itu digunakan oleh British. Yang cukai-cukai tadi dia collect, okey, kemudian digunakan oleh British untuk membayar gaji-gaji staf kerajaan British ketika itu. Alright, jadi orang marah lah. Marah pembesar-pembesar terutamanya. Alright. Dan okey, kalau kita tengok lagi, kesannya mereka bangkit dan nekat mengusir kuasa barat dari tanah air. Macam yang kamu tengok cerita Mak Kilau kan. Dia telah British memperkenalkan pelbagai cukai. Ini bab 7. Ini bab 7. Ada masih lagi yang belum bab berapa kan. Ini bab 7. Kamu boleh tengok dekat nota saya pun saya ada tulis dekat atas ni. Bab 7, penentangan masyarakat tempatan. Kamu dapat kan nota saya? Alright. Okay. Dan kebangkitan ini mula-mula dia macam nampak berjaya. Okay. Mula-mula nampak berjaya bagi pihak orang Melayu lah. Mula-mula nampak macam berjaya, tetapi apabila British sedar yang orang Melayu ataupun masyarakat Melayu ketika itu bukanlah sebuah masyarakat yang boleh dibuat main. Penentangan mereka ni memang betul-betul penentangan yang serius dan sebagainya. Alright. Jadi British membawa masuk pelbagai bentuk senjata yang berteknologi tinggi, alright, yang menyebabkan berlakulah orang kata apa, boleh dikatakan kekalahan lah kepada penentangan orang Melayu ketika itu. Alright, nampak ni, okey. Menewaskan, akhirnya masyarakat tempatan terpaksa mengalah dengan kelebihan strategi teknologi. Kelebihan strategi dan teknologi yang digunakan oleh kuasa barat. Ini memang kelebihan mereka. Sebenarnya kita ada pistol dan sebagainya, tapi meriam dan sebagainya kita ada. Masyarakat Melayu ada semua tu. Tetapi dari segi teknologi kita tak nafikan, okey, kita punya senjata, okey, dengan British punya senjata, kalau kita compare dari segi teknologi memang mereka punya lagi advance, alright. Jadi itulah perbezaannya, alright. Okay, so apa benda? Untuk soalan bahagian C kan, dia selalu akan tanya berkenaan dengan apakah nilai, apakah pengajaran, okay, yang kamu boleh dapat, okay, yang kamu boleh perolehi daripada penentangan rakyat yang berlaku. Dalam bab 7 yang kita belajar ni lah, kita akan belajar pelbagai penentangan rakyat yang dilakukan oleh tokoh-tokoh tertentu. So ini adalah nilai dia. Nilai civic dan kewarganegaraan. Yang pertama, kepentingan untuk mempertahankan kedaulatan negara. Mana nak dapat nota? Dekat dalam apps. Kalau nota cikgu nak dapat dari mana saya rasa kamu boleh dapat daripada apps ni. Biasa kalau macam kelas biasa memang student akan download. Saya rasa the same method kamu boleh dapatkan. Ada je dalam apps. Kan dalam apps Maths Clinic. Mungkin okey, saya faham. Ada antara kamu mungkin yang tidak pernah bukan subscriber lagi dan sebagainya. Kamu download dulu apps. Terima kasih. Download apps Maths Clinic. Kan dekat notes. Ya, kamu memang perlukan notes ini, okey? Buka sekarang pun tak apa. Buka laptop kamu ke apa ke kan, handphone kamu, handphone, download apps, okey, kemudian download lah bahagian dekat bahagian nota. Alright? Dekat nota tu. Okey, so nilai dia kepentingan untuk mempertahankan kedaulatan negara. Kita mesti mempertahankan kedaulatan negara untuk mengelakkan daripada kita ni dieksploitasi. Kalau kita tidak dapat mempertahankan kedaulatan negara kita, maksudnya orang boleh orang kata apa? Kuasa asing lain boleh menguasai negara kita dan kita akan kehilangan semuanya. Okay. And then kepentingan bermuafakat dengan kejayaan dalam perjuangan. Kita kena bermuafakat. Kamu tengok kan mula-mula cerita Mak Kilau tu, siapa nama dia? Si Awang kan, si Awang kan, lakonan Fatah Amin, betul tak nama dia Awang kan dalam cerita tu? Apa yang dia buat?
Apa yang dia buat? Apa yang kesilapan yang awang buat yang kamu boleh kaitkan dengan bermuafakat ni? Dia pergi sokong British, ya ke? Betul ke dia sokong British? No. Dia dengki. Ya kan. Dia macam kecil hati, boleh dikatakan kecil hati. Kenapa dia tidak dilantik menjadi mengetuai orang kata apa, pembentangan tersebut? Sebab dia rasa dia pun bagus juga. So apa tindakan dia? Dia buat keputusan sendiri dengan mencuri. Mencuri apa? Senjata British. Betul tak? Dalam cerita tu, kamu boleh tengok bagaimana pentingnya bermuafakat dalam perjuangan. Okey, kita kena bermuafakat. Okey. Kalau dalam kalau kita tengoklah dari cerita Mak Kilau tu yang awang tu macam jealous dan sebagainya, mungkin dia rasa dia mampu melakukan tugas tersebut. Alright. Biasalah kita tak nampak diri kita kan, kita nampak diri kita tak nampak yang macam kelebihan orang lain. Kita rasa kita je yang paling lebih, kita yang paling bagus kan. Tetapi ada orang lain yang lebih mempunyai kuasa, dia nampak Mak Kilau adalah seorang yang lebih orang kata berpotensi, lebih baik untuk mengetuai peperangan. Sebab apa? Dia mempunyai kesabaran yang tinggi. Untuk menjadi seorang ketua ni, dia kena banyak sabar sebab dia akan kena buat keputusan yang penting. And then kepentingan sifat kerjasama dalam mengatur strategi. Strategi selepas pada tu, okey, bila dah nak berperang, dia kena atur strategi betul-betul. Okey. Alright. Miss, Mak Kilau pahlawan ke pembesar? Dia pahlawan. Dia pahlawan. Alright. Kepentingan sifat bijaksana untuk mengatur strategi perjuangan seperti yang Mak Kilau lakukan kan, dipanggil orang kampung semua, sama ada dapat sambutan ataupun tidak itu lain cerita, tapi dia ada strategi dia. Okey. Alright. Ilmu yang diperolehi, apa ilmu ataupun pengajaran yang kamu boleh perolehi dalam bab ini? Ini yang paling penting untuk soalan subjektif. Dia akan tanya apakah pengajaran, apakah nilai, apakah ilmu yang diperolehi daripada kebangkitan rakyat yang berlaku. Apakah beza pahlawan dan pembesar? Ada yang tanya apa beza pahlawan dan pembesar? Pahlawan ni, alright, dia penentang ataupun kita boleh kata dia adalah orang yang mempertahankan kedaulatan. Macam tu. Berjuang untuk negara, berjuang untuk rakyat. Itu pahlawan. Manakala pembesar, okay, bagus soalan kamu tu, kita tulislah dekat sini kan, alang-alang. Okay, tulis semua, buat nota dekat sini. Tulis je dekat kamu punya tempat kosong tu, banyak tempat kosong cikgu sediakan. Salah. Mana dia? Sorry. Cikgu nak kecilkan, dia pergi besar pula. Alah, hai. Okay. So, pahlawan. Okay. Dia menentang musuh. Okay, menentang musuh, mempertahankan kedaulatan. Itu pahlawan. Manakala pembesar. Alright. Pembesar ni adalah yang mengetuai, ketua masyarakat. Ketua masyarakat, alright, ataupun membantu pentadbiran. Okey. Membantu pentadbiran sultan. Okey, sultan pula. Okey. Itu dia, beza dia. Okey, pahlawan ialah menentang musuh, mereka yang menentang musuh. Okey, dan juga mereka yang mempertahankan kedaulatan. Nampak ni? Pahlawan ialah menentang musuh dan mempertahankan kedaulatan. Manakala pembesar ini adalah ketua masyarakat, ketua kawasan, macam tu. Alright, yang dilantik oleh sultan, dia adalah pembesar. Dan dia membantu urusan pentadbiran sultan, urusan pentadbiran kerajaan. Membantu pentadbiran kerajaan. Dalam arti kata membantu sultan lah. Kalau pembesar berempat ataupun pembesar utama bagi sesebuah kerajaan,
dia memang yang membantu sultan dalam pentadbiran. Seperti yang kita dah belajar lah kan, kita dah belajar sistem pembesar 4 lipatan dan kita dah belajar pun berkenaan dengan sistem pentadbiran kerajaan Kesultanan Johor, Riau dan sebagainya. So pembesar-pembesar utama tu kebanyakannya adalah membantu pentadbiran kerajaan. Ya. Sampailah pembesar 16, pembesar 32, semua mereka ni membantu pentadbiran kerajaan dan mereka adalah ketua masyarakat. Alright. Okey, seterusnya. Ilmu yang diperolehi menilai penentangan masyarakat tempatan terhadap kuasa rakyat dan merumus kesan penentangan. Okey, so kita pergi kepada penentangan yang pertama. Kalau kamu ada buku teks, buku teks digital, kamu boleh buka juga yang ini, buku teks digital macam biasa kamu boleh dapatkan di portal Delima. Yang ini portal Delima. Kita tengok. Sama saja lebih kurang, cuma saya dah keluarkan poin-poin penting lah. Macam tu. Alright. Okay, kita tengok dekat sini. Macam saya dah bagi tahu, penentangan adalah kerana perubahan sistem pentadbiran yang diperkenalkan oleh British, pentadbiran jenis barat yang menyebabkan pembesar-pembesar ini kehilangan kuasa, terutamanya kuasa untuk memungut cukai. Kenapa? Sebab cukai ini adalah salah satu sumber, bukan salah satu, dia adalah sumber pendapatan bagi pembesar. Jadi pembesar marahlah. Pembesar tadi apa maksudnya? Pembesar ni ketua masyarakat, membantu pentadbiran kerajaan dan sebagainya. Kalau macam cerita Mat Kilau tu kan yang kita tengok tu, Mat Kilau itu adalah pahlawan. Pembesar dia siapa? Dalam cerita tu, pembesar dia kalau kamu tengok, dalam cerita tu ada shot berkenaan dengan Datuk Bahaman kan, Datuk Bahaman, kemudian saya rasa Sultan Abdul tak ada dalam tu kan, tapi dia buat Sultan je lah. Tok Gajah tu ketua masyarakat, itu pun pembesar juga, Tok Gajah. Cuma Tok Gajah ini dia melatih pahlawan. Dia orang kata apa, kerja part time dia lah sambil orang dulu memang macam tu. Pembesar-pembesar ni kebanyakan yang mempunyai ilmu persilatan. Jadi dia melatih mereka yang ada dekat dalam kampung tu. Alright, seterusnya. Kita tengok so matlamat dia adalah untuk mendapatkan balik hak lah, hak dan kedudukan. Ini matlamat dia, untuk mendapatkan balik hak dan kedudukan yang menyebabkan mereka menentang British. So ini adalah kawasan-kawasan penentangan. Alright, tengok dekat sini ni, kita ada map dekat sini kan, kamu boleh nampak. Alright, kamu boleh nampak. So kalau kita tengok dekat sini, kita mula daripada atas ni lah. Tok Janggut di Kelantan menentang British kerana cukai dan peraturan tanah yang diperkenalkan oleh British. Kemudian Haji Abdul Rahman Limbong menentang kerana penguatkuasaan undang-undang binatang buas dan peraturan tanah dan PAS kebenaran untuk menjalankan aktiviti pertanian. Dia suruh dapatkan PAS. Untuk dapatkan PAS tu kena bayar pula. Berapa besar tanah nak dibuka dan sebagainya. Selama ni mereka tak payah pun. So that's why berlaku penentangan. Datuk Bahaman menentang British kerana kehilangan hak mengutip cukai, dan melucutkan, British melucutkan gelaran dia sebagai pembesar. Menyerang dan menawan kembali Lubuk Terua. Yang ini adalah berkaitan dengan kisah sambungan daripada kisah Mat Kilau lah. Miss, kenapa dalam filem Mat Kilau tak ada Datuk Bahaman? Datuk Bahaman dia masuk macam tu je kan, dan diorang ada mention saja. Sebab dia nak bagi fokus kepada Mat Kilau, sebab yang pahlawannya adalah Mat Kilau. Datuk Bahaman ini adalah pembesar dia. Alright, kemudian Dol Said. Dol Said mempertahankan kedaulatan Naning. Apabila dah diukur tanah dan sebagainya, dikatakan Naning ni berada di bawah Melaka. Jadi mereka marahlah. Selain daripada cukai, mereka menegakkan, sebenarnya selain daripada cukai yang dikenakan, mereka juga tidak berpuas hati dengan layanan British terhadap
orang-orang miskin, terutamanya petani dan sebagainya. Apabila petani ini tidak dapat membayar cukai dan sebagainya, mereka dipukul, diugut, okay? Ada yang dipenjara kerana tidak membayar cukai dan sebagainya. Jadi inilah yang menyebabkan penentangan itu berlaku. Kemudian yang Tuan Antah menentang British kerana tidak bersetuju dengan perjanjian antara British dan Datuk Kelana di Sungai Ujong. Ini adalah penentangan, antara sebab penentangan yang Tuan Antah. Dan Datuk Maharaja Lela menentang British yang memperkenalkan cukai baru dan juga campur tangan J.W. Birch terhadap adat dan urusan adat dan agama Islam di Perak. Okay, so ini adalah faktor utama penentangan Datuk Maharaja Lela di Perak. Alright. Okay, so kita akan pergi ke Sabah dan juga Sarawak. Di Sarawak juga tidak ketinggalan penentangan masyarakat berlaku yang dilakukan oleh Rentap. Rentap sebab dia kalau macam Rentap ini dengan pembukaan tanah dan sebagainya, and then lagi satu pandangan keluarga Brooke, diorang mengatakan bahawa orang Iban ini adalah orang kata apa, orang Iban ini dia bahaya. Keluarga Brooke dia mengatakan bahawa orang Iban ini bahaya, orang Iban ini lanun, orang Iban ini macam boleh dikatakan benda yang tak baik sajalah. Jadi dia letakkan orang kata monitoring. Dia nak monitor apa yang dilakukan oleh orang Iban yang menyebabkan orang Iban ini rasa macam mereka ni bersalah, mereka ni penjenayah. Itu salah satu sebab utamalah. Syarif Masahu menentang James Brooke yang meluaskan kuasa ke atas wilayah Sarike yang menyebabkan pembesar tempatan kehilangan kuasa. Alright, kemudian kita akan tengok Antanom menentang SBUB kerana kehilangan kuasa dan juga pengaruh serta cukai yang dikenakan. Lanun tu apa? Lanun tu pirate. Pirate Prakash. Pirate. Tahu pirate? Yang macam dalam English pirate lah, Pirate of Caribbean tu. Kan? Itu pirate dekat laut. Lanun dia pirate. Macam Jack Sparrow tu. Okay. Kemudian penentangan Mat Saleh kerana kehilangan kawasan juga membantah cukai yang dikenakan. Lanun tu buat apa cikgu? Sebenarnya orang Iban bukanlah lanun pun. Tetapi pakaian orang Iban dulu pada berlakunya tahun penentangan inilah akhir abad ke-19, iaitu pada tahun 1880 ke atas macam tu. Alright. Diorang masih lagi berpakaian tradisional orang Iban. Jadi apabila keluarga Brooke nampak so mereka mengatakan bahawa orang Iban ini adalah lanun. Lagi satu, orang Iban dahulu diorang ada satu tradisi di mana mereka ni akan beradu tenaga. Beradu tenaga tu maksudnya mereka akan berlawan antara mereka. So siapa yang menang dia adalah pahlawan untuk kaum tersebut. Jadi rumah pahlawan orang Iban, ini dia punya adat ya, ini dia punya adat. Sekarang dah tak ada. Adat dia dahulu di mana dia akan penggal kepala yang orang yang dilawan yang kalah tadi tu kan. Dia akan tayangkan dekat pintu rumah dia. So adalah tengkorak dan sebagainya. Jadi ini memberikan persepsi negatif keluarga Brooke dan dia rasakan keluarga Brooke merasakan orang Iban ni adalah satu kaum yang perlu dikawal. Sedangkan itu adalah adat mereka. Mereka tidak akan mengganggu jika mereka tidak diganggu. Macam tu kan. Alright. Itu dululah ya. Okay, seterusnya. Kita tengok ini adalah penentangan masyarakat. Okay. Bentuk penentangan dia dan juga matlamat. Macam yang saya cakap tadi, ini adalah matlamat dia. Ini adalah 3 yang utama. Sebab utama penentangan. Yang pertama sekali, mereka mempertahankan hak dan kedudukan. Alright. Kemudian, mengembalikan sistem pentadbiran tradisional, terutamanya konsep pungutan cukai. Alright. Dan menentang peraturan baru yang menyusahkan. Sangat-sangat menyusahkan. Even though kalau
kamu nak bayar cukai, kamu kena pergi ke pejabat nak bayar cukai sana tu, alright, dah lah dulu dengan tak ada kereta, jauh dan sebagainya. Contoh macam cerita Tok Janggut kan, kita semua dah tahu, kita just recap balik kan dalam ilmu free ni. Dah nak bayar satu hal, jauh pula tu. Bila jauh orang malas nak bayar, bila malas nak bayar, dia kenakan tindakan saman, okey, dia palang kawasan, maksudnya dia tak bagi buat aktiviti pertanian dekat kawasan tersebut, dia buat ditangkap pula siapa yang tak bayar cukai, menyusahkan. Office dah lah jauh. So kalau macam sekarang ni kan, kalau daripada Pasir Putih nak ke Kota Baru, tempat Tok Janggut tu, sekarang ni pun ambil masa lebih kurang 1 jam hingga ke 2 jam naik kereta. Kalau dahulu dengan tak ada jalan yang elok, dengan tak ada pengangkutan dan sebagainya, perlu berjalan kaki, turun, naik sampan dan sebagainya, ambil masa 2 hari pergi dan balik. Kamu rasa? Kan? Alright. Seminggu, ada yang seminggu, ikut ke dia punya perjalanan dia lah, ada yang mengambil masa sampai seminggu, betul. Alright. So bentuk penentangan, ini adalah bentuk penentangan. Maksudnya bentuk penentangan ni maksudnya bagaimana penentangan itu dilakukan. Okay. So yang pertama sekali, penentangan bersenjata. Macam kita tengok dalam cerita Mak Kilau lah, mereka menggunakan senjata, sama ada parang, pistol dan sebagainya, meriam dan sebagainya. Okey. Yang kedua, mencabar perjanjian. Dia ada perjanjian dengan British dan sebagainya. Contoh apa yang berlaku kepada Yang Tuan Antah. Alright. Dia menentang perjanjian yang dilakukan antara Datuk Kelana dengan British. And then menggunakan sistem perundangan seperti yang dilakukan oleh tokoh apa nama dia tu, Haji Abdul Rahman Limbong. Haji Abdul Rahman Limbong, dia sampai naik court, okey, menentang British. Dia sendiri menjadi lawyer. Okey, dia sendiri menjadi lawyer menentang British, okey, dengan hujah-hujah dia. Okey. Dan akhirnya dia menang. Okey, itu adalah kemenangan untuk bahagian perundangan lah. Alright. Seterusnya kita akan pergi penentangan bersenjata. Okey, penentangan bersenjata berlaku kerana penduduk tempatan tidak berpuas hati. Banyak ni minta maaf, ada apa? Typing error. Okey, kamu betulkanlah dengan pembaharuan. Okey. Yang melakukan penentangan bersenjata ni adalah golongan bangsawan, pembesar-pembesar tempatan dan juga pemimpin agama. Golongan bangsawan ni kamu fahamlah kan, mereka yang ada kaitan dengan raja, sultan dan sebagainya. Itu golongan bangsawan, mereka yang bekerja direct dengan ataupun boleh kita kata apa nama dia tu, pembesar utama sesebuah kerajaan dalam sesebuah negeri. Kemudian pembesar-pembesar tempatan yang pembesar dekat kawasan ataupun daerah, alright, serta pemimpin-pemimpin agama, contohnya macam Tok Janggut, okey, Haji Abdul Rahman Limbong. Mereka ni adalah pemimpin agama. Tahu pemimpin agama? Alright, mereka guru-guru agama, mereka juga yang selalu bagi syarahan ke masjid-masjid, ceramah ke masjid-masjid dan sebagainya. Itu dia. Haji Abdul Rahman Limbong, Tok Janggut adalah pemimpin agama, antara pemimpin agama yang melakukan penentangan. Cikgu, pahlawan yang menentang ini ada yang menang ke? Alright. Tak ada. Pada awalnya serangan pertama, serangan kedua, okey, boleh kita katakan ada yang menang lah. Alright. Tetapi akhirnya tak ada. Okey. Akhirnya tak ada. Rentap tak dikira ke? Okey, rentap sebab dia berundur, jadi kesimpulannya tak ada jugalah. Walaupun mereka yang menentang ini tidak semestinya mereka meninggal dunia dalam penentangan tersebut. Tidak, contohnya macam Mak Kilau, alright. Mak Kilau pula, sorry. Contohnya macam Datuk Bahaman. Okay, dia tidak dia tidak
meninggal dunia dalam penentangan dan sebagainya, dia dihukum dibuang negeri, contoh lagi siapa, Datuk Maharaja Lela, Tok Janggut, Tok Janggut dia dihukum lah, dihukum, ditangkap, dihukum, tetapi tidaklah sama jugalah Tok Janggut dibunuh, dijatuhkan hukuman terhadap apa yang dilakukan lah, mengikut undang-undang British ketika itu. Dibuang negeri tu macam mana? Dibuang negeri tu dia hantar ke kawasan lain lah. Kalau macam kita akan tengok nanti setiap seorang penentangan ini, penentangan yang dilakukan oleh pembesar ini, ada yang dibuang negeri ke Kepulauan Riau Lingga, alright, ke Mekah, ke Kepulauan Seychelles pun ada juga. Nanti kita akan lihat. Alright. Okey, seterusnya. Kita tengok dulu, ini saya nak cerita secara keseluruhan saja berkenaan dengan Yang Tuan Antah di Negeri Sembilan. Okey, namanya ialah Yang Tuan Antah ialah anak Raja Radin Yang Tuan Besar, okey, dilantik sebagai Yang Tuan Seri Menanti. Okey, dia menentang kenapa? Sebab campur tangan British di Sungai Ujong. Alright, yang menggugat kedaulatan bangsa ataupun menggugat Negeri Sembilan lah, kerajaan di sana. Beliau bimbang British akan meluaskan kawasan ke wilayah di sekitarnya. Alright, Yang Tuan Antah dia takut nanti sampai Seri Menanti. Jadi Yang Tuan Antah memimpin 4,000 orang pengikut menentang Datuk Kelana yang disokong oleh British. Datuk Kelana ni disokong oleh British sebab dia ada perjanjian dengan Datuk Kelana. Alright. British berjaya mengalahkan pasukan Yang Tuan Antah, di Paroi dan Bukit Putus. 1876 baginda berunding dengan Gabenor negeri-negeri Selat. Melalui rundingan tersebut Yang Tuan Antah dilantik sebagai Yang Tuan Besar Seri Menanti oleh British. Ini bukan kemenangan sebab apa? Walaupun Yang Tuan Antah dilantik oleh British sebagai Yang Tuan Seri Menanti, tetapi dari segi cukai dan sebagainya Yang Tuan Antah tidak dibenarkan untuk mengutip cukai. Tetapi kedudukannya sebagai raja ataupun Yang Tuan Seri Menanti, diiktiraf, dia perlu menerima residen, dan perlu menerima ataupun mendengar nasihat residen. Ya, betul. Residen tu wakil daripada British lah. Perlu menerima residen dalam pentadbiran. So itu yang berlaku Yang Tuan Antah. Penentangan Dol Said di Naning pula. Namanya ialah Abdul Said bin Omar, dikenal sebagai penghulu Naning. Residen dengan penasihat sama ke? Kalau ikutkan residen dengan penasihat itu sama. Sama dia punya job scope. Alright, saya tulis dekat sini Mana dia? Ni kita ada kawasan luas sikit. Dekat sinilah. Alright, saya letakkan dekat sini. Ada yang tanya apa residen dengan penasihat tu sama. Ini dia residen. Residen ini dia adalah tugas residen menasihati Sultan dalam semua perkara kecuali apa? Kecuali apa? Agama Islam dan adat dia. Agama Islam yang berkaitan dengan agama Islam. Alright. Dan adat Melayu. So inilah tugas residen. Maksudnya, residen perlu menasihati semua perkara. Menasihati Sultan dalam semua perkara kecuali dua benda ni. Saya besarkan sikit. Kecuali dua benda ni. Itu tugas residen. Nampak tu? Menasihati Sultan dalam semua perkara kecuali agama Islam dan adat Melayu. Yang berkaitan dengan agama Islam dan adat Melayu. Ini tugas residen. Manakala tugas penasihat, ni saya nak bagi tahu. Manakala tugas penasihat pula ialah
Okey. Saya copy paste sahaja. Okey, saya letakkan dekat sini. Alright. Manakala penasihat. Nampak tu. Ini adalah tugas penasihat. So apa yang bezanya? Apa yang bezanya? Mana nak nihakan sikit warna dia. Oren lah. Nampak tak oren ni? Saya tukar oren yang ni. So apa beza dia? Tak ada beza, nama je beza. Okey, sebenarnya perbezaannya ialah berkaitan dengan perjanjian. Alright. Sesebuah negeri tersebut ataupun negeri tersebut di bawah pentadbiran yang mana. Okay, seperti yang kita tahu, negeri-negeri Melayu bersekutu, dia menerima resident. Alright. Negeri-negeri Melayu bersekutu, NNMP, dia ada satu perjanjian persekutuan 1876. Alright. Manakala penasihat pula diletakkan, alright, di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Kan? Ya. Jadi negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ini, dia tidak mempunyai satu perjanjian yang formal seperti negeri-negeri Melayu bersekutu. Perjanjian formal macam mana? Perjanjian pentadbiran. Contohnya, negeri Selangor, Perak, Pahang, Negeri Sembilan adalah negeri-negeri Melayu bersekutu. Negeri ini diletakkan di bawah pentadbiran NNMB. Ada perjanjian. Alright, ada pengisytiharaan iaitu Persekutuan 1876. Alright. Tetapi untuk penasihat ini, alright, diletakkan di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Dan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu iaitu 5 buah negeri, Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan juga Johor, tidak mempunyai satu perjanjian black and white yang mengatakan negeri-negeri ini berada di bawah pentadbiran NMTB. Tak ada. That's why kalau kita tengok kuasa penasihat dengan resident ini, walaupun tugasnya sama, resident ini dia lebih berkuasa sebab dia ada black and white. Okay, manakala penasihat ini tidak. Jadi dia macam susah nak lawan, okay, pentadbiran kerajaan sesebuah negeri tersebut. That's why kalau kita tengok kalau di Kedah, okay, penasihat dia George Maxwell, kan, alright, dia menentang pentadbiran di Kedah. Macam-macam dia nak buat tetapi akhirnya dia kalah. Tapi dia lebih kurang sahajalah. Residen dengan penasihat ini, segala apa yang dia kemukakan, alright, Sultan perlu ikut. Kalau Sultan tak nak ikut, apa yang mereka buat? Mereka ugut Sultan. Ugut untuk orang kata apa? Suruh dia ugut British akan letakkan ataupun turunkan tahta macam tu. Sama je berdua ni. Cuma dari segi kuasa dia, alright, Presiden ini agak tinggi sikit sebab dia ada perjanjian, dia ada black and white. Penasihat dia tak ada black and white. Yang mengatakan bahawa negeri tersebut berada di bawah pentadbiran negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Kenapa British mampu turunkan tahta Raja Miss? Okay. Kenapa? Salah satunya adalah kerana perjanjian yang ditandatangani oleh Sultan itu sendiri. Yang kedua adalah kerana teknologi perang yang mereka ada. Mereka mengugutlah. Yang ketiga adalah kerana hubungan mereka dengan negeri yang lain. Okay? Contohnya kerajaan yang lebih besar. Contohnya macam kerajaan Siam. Alright, hubungan British dengan Siam memang sangat cantik, sangat erat. Raja, okay, Queen Elizabeth yang pertama dulu pun, okay, ataupun Raja George, King George memang sangat baik dengan Raja Rama, keturunan Raja Rama. Jadi dia akan dapatkan orang kata apa support daripada kuasa besar ini yang menyebabkan raja-raja yang lebih kecil, kerajaan yang lebih kecil di tanah Melayu ini menjadi
boleh diperkotak-katikkan lah. Contohnya macam Perlis, Kedah, Kelantan dan juga Terengganu kan, seperti yang kita tahu 4 buah negeri ini adalah negeri naungan Siam. Jadi apabila British dah mengajak Siam, dah macam discuss dengan Siam dan sebagainya, sebab kita 4 buah negeri ni adalah negeri naungan Siam, jadi dia terpaksa ikut. Macam tu. Apa black and white tu means? Okay, black and white tu maksudnya ada bukti hitam dan putih, ada perjanjian. Selalunya merangkumi perjanjian diplomatik, okey. Perjanjian berkenaan dengan negara dan sebagainya, hutang piutang yang besar-besar. Nanti kamu dah dewasa, nanti kamu akan ada banyak perjanjian yang perlu kamu tanda tangani. First kali mungkin kamu nak beli motor, nak beli kereta, nak beli rumah. Nak beli rumah lagi seksa tau. Setiap page tu kena tanda tangan. Kan? Itu maksudnya black and white lah. Kena ada perjanjian. Kejap. Ada yang tanya, ayo apa ni? Kenapa? Kenapa apa? Kamu letak dekat ni ada huruf-huruf ni. Macam marah je dekat saya. Kenapa apa? Miss nanti upkan yang Miss edit tu boleh. Okey. Adakah British lebih berkuasa? Berkuasa, saya dah bagi tahulah dari segi apa tadi kan. Semua nasihat penasihat kena ikut. Ya, betul. Semua nasihat penasihat, nasihat resident semua kena ikut. Alright. So kita dah pergi kepada penentangan yang Tuan Antah, okey, kemudian Dol Said, okey. Ni saya masuk tadi. Kenapa dia menentang British? Okey, kerana British mengenakan cukai hasil tahunan 1/10 terhadap Naning. Dia ni adalah penghulu Naning. Naning dekat mana? Okey. Untuk pengetahuan kamu ya, saya dalam kejap. Ada tak dekat dalam ni dia. Sungai Linggi Negeri Sembilan. Datuk Bahaman Dol Said. Ada tak dia letakkan dekat Dol Said ni? Alright. Sekarang ni Naning di antara Melaka dengan Negeri Sembilan lah. Tapi kalau ikutkan sekarang ni, border sekarang ni, Naning di Melaka. Naning di bawah Melaka. Alright. So Naning ini, okey, untuk pengetahuan kamu ya, saya tunjukkan kamu map Naning. Alright. Naning ini kan, alright, ini dia. Mana? Kejap. Ada satu peta lama, peta lama. Naning tu dekat Negeri Sembilan, Melaka lah sekarang ni kan. Dekat Alor Gajah, daerah Alor Gajah, daerah Naning, okey. Rembau Melaka. Okey, dia macam ni saya ceritakan teruslah Naning ini dia satu masa dahulu, okey, dia bukan di bawah Negeri Sembilan dan bukan juga di bawah Melaka. So apa yang dibuka yang apa orang kata, dia macam ada satu daerah yang lain ataupun bolehlah kita kata negeri yang lain. Naning ni. Alright. Tetapi apabila British menandatangani perjanjian dengan Belanda, alright, 1824 tak silap saya, perjanjian Inggeris Belanda, okey, yang menyerahkan Melaka, okey, kepada British, okey, mula-mula milik Belanda kan. Kemudian Bangka Hulu diserahkan kepada Belanda. Lepas pada tu, okey, British melakukan persempadanan. Dia ukur betul-betul Melaka ni kawasan dia dan sebagainya, dekat mana dan sebagainya. Disebabkan oleh persempadanan ini, ukuran ini yang diukur oleh British ni, Naning, okey, dikatakan berada di bawah Melaka. Jadi milik British ataupun naungan British. Jadi penghulu Naning ketika itu Dol Said, dia tak berpuas hati. Dia kata selama ni, okey, walaupun Melaka dah dijajah oleh Belanda dan sebagainya, tak ada pun Naning berada di bawah Belanda. Itu yang menyebabkan dia tidak berpuas hati, okey. Dan apabila Naning dikatakan berada di bawah Melaka, Naning perlu membayar cukai kepada British, iaitu 1/10 terhadap hasil. 1/10 ni contohnya kalau kamu dapat hasil jualan ataupun hasil padi 10 guni, 1 guni kena bagi kepada British. Macam itulah
1/10. Kalau kamu dapat duit 1,000 hasil, kena bagi 100 kepada British. Sedangkan selama ini mereka tidak payah pun, okey, nak bagi. Jadi apa yang dilakukan? Okey, Dorsaid menentang, okey, bermuafakat dengan pemimpin Rembau yang berpakat dengan orang Melayu dari wilayah yang lain. Dia berpakat dengan orang Melayu dari wilayah yang lain untuk menentang British ni lah. Antaranya termasuklah, okey, Yang Tuan Muda Raja Ali dari Rembau, Pembesar Seri Menanti, Penghulu Gemencih. Ni dia. Alright. Datuk Kelana Sungai Ujong, Penghulu Remai, dan juga Richard Penghulu Linggi serta Johor dan juga Ulu Muar. Ini bukan Johor ya, Johor. Betul kan balik typing error, bukan Johor ya, Johor. Johor ni memang ada daerah tu sampai sekarang, ada di Negeri Sembilan. Siapa yang orang Negeri Sembilan mungkin tahulah. Kan. So kira-kira 4,000 hulu balang, hulu balang ni askar-askar Melayu dahulu, okey, telah berjaya dikumpul melalui pakatan ini untuk menentang British. Dorsaid dan pengikutnya berjaya mengalahkan British pada Perang Naning yang pertama. Nampak? Macam saya kata, pada permulaan, okey, pembesar-pembesar ataupun kita kata kebangkitan rakyat yang dilakukan oleh pembesar ini nampak macam berjaya. Tetapi akhirnya, okey, malangnya pemuafakatan Dorsaid dengan pembesar Melayu tidak kekal lama kerana British telah berjaya memecah belahkan pakatan tersebut. British menggunakan taktik hasutan dan sebagainya. Dia mengatakan bahawa Dorsaid ini kalau menang dia akan mengetuai pentadbiran dan sebagainya. Macam tu. Jadi pemimpin-pemimpin Melayu pun berasa macam suspicious lah ataupun bersyak wasangka terhadap Dorsaid. Yang Tuan Rembau dan pembesar lain enggan memberikan bantuan kepada Dorsaid dalam Perang Naning yang kedua, yang menyebabkan British dapat menakluki pusat pentadbiran Naning iaitu Tabuh dan menyatukan Naning dengan Melaka. Akhirnya Naning berada di bawah Melaka. So itu yang berlaku. Saya pernah, kenapa mereka tak nak tolong? Tu saya yang cakap, saya cakap tadi, dalam Perang Naning yang kedua, British dia dah pecah belahkan antara pemimpin ini. Apa yang British cakap antaranya ialah mereka mengatakan bahawa Dorsaid ini kalau menang dia akan ambil kawasan-kawasan lain, contohnya macam Rembau, Seri Menanti dan sebagainya. Dia nak jadi ketua. Macam tu. British menyebarkan fitnah tersebut terhadap kepada pembesar-pembesar. Jadi pembesar pun rasa macam takutlah sebab mereka ni dah membantu. Okey, kemudian Dorsaid pula akan buat macam tu. Bila mereka membantu memberi bantuan ketenteraan dan sebagainya, maksudnya ketenteraan Dorsaid ini dah semakin kuat. Kan? Ya, jahatnya British. Betul, sebab dia tahu kelemahan orang Melayu ialah mudah mempercayai. Kan, kita ni mudah mempercayai sesuatu. Tengoklah kalau kita dapat WhatsApp yang bukan-bukan ni, kita percaya macam ni, lepas tu kita pergi apa? Kita pergi forward, betul tak? Itu kelemahan dia daripada beratus-ratus tahun yang lalu. That's why kerajaan pun sekarang ni suruh cakna dulu, siasat dulu, jangan forward dulu apa-apa saja maklumat sampai perlu dikenakan tindakan undang-undang jika kita menyebarkan maklumat yang salah. Betul tak? Itu semuanya untuk mendidik kita supaya jangan mudah percaya apabila kita mendengar ataupun mendapat berita daripada satu pihak. Kan? Betul tak? Selalu kita macam tu. Kalau kamu tengok dekat social media pun sama juga. Berkenaan dengan kalau orang satu pihak bergaduh dengan satu pihak, apabila satu pihak ni membuat statement, kita pun sokong tanpa memikirkan satu pihak yang lain. Alright. Bila dah dapat satu pihak yang lagi satu tu pula buat statement, sokong, nampak tak? Jadi kita bolehlah kaitkan dengan permuafakatan. Pentingnya bermuafakat untuk mempertahankan kedaulatan negara. Yang ini kita boleh nampak dalam Perang Naning yang diketuai oleh Dorsaid. Tiada permuafakatan antara pembesar. Mula-mula nampak ni, mula-mula pakatan tersebut berjaya. Nampak ni dia kata berjaya mengalahkan British. Mula-mula dah berjaya dah pada Perang Naning yang pertama. Tetapi sampai Perang Naning yang kedua,
Alright, mereka enggan memberikan bantuan. Sebab apa? Sebab dah terpercaya, terpengaruh dengan apa yang dikatakan fitnah yang disebarkan oleh British. Nampak tu? Alright. Itu berkenaan dengan Dul Said. Okey, ini adalah Datuk Bahaman pula. Nama dia ialah Abdul Rahman bin Imam Noh. Dikenali sebagai Datuk Bahaman, dilantik sebagai pembesar Temerloh. Okey, setelah kematian orang kaya Indra Segara. Alright. Hilang hak mengutip cukai, ini sebab utama dia. Okey. Dan juga British membina balai polis di Lubuk Terua tanpa pengetahuan. Ini dia sangat-sangat marah. Sebab apa? Lubuk Terua tu adalah kawasan dia dekat Temerloh tu. Okey, British membina balai polis dekat sana seolah-olah untuk mengawal pergerakan. Alright. Orang Melayu di sana. Padahal mereka ni tak ada salah apa pun. Apa beza pembesar dengan Perdana Menteri? Pembesar dengan Perdana Menteri bezalah. Perdana Menteri ni dia macam siapa tu? Bendahara. Kamu belajar tentang sistem pembesar 4 lipatan kan? So Perdana Menteri adalah bendahara. Dia menjalankan tugas-tugas eksekutif. Manakala pembesar ini contohnya macam menteri-menteri dalam jabatan Perdana Menteri. Itu pembesar. Menteri-menteri bagi kementerian contohnya. Itu pembesar. Faham tak? Kalau kamu nak compare atau bandingkan dengan Malaysia hari inilah. Alright. Okay. Cikgu, saya cakap tapi sebenarnya bukan balai polis tempat diorang nak ambil barang dari tanah Melayu. Sebenarnya dia letakkan saja polis dekat situ, dan juga magistrat. Kemudian dia buat macam pos dia untuk mengutip cukai dan sebagainya lah. Zaman dulu memang tiada Perdana Menteri. Ya, tak ada. Kamu belajar, kamu jangan tanya saya soalan yang pelik-pelik. Mana ada Perdana Menteri dahulu? Kan? Semua sistem kerajaan adalah berdasarkan kerajaan kesultanan. So sultan dia adalah, sultan setiap negeri adalah ketua. Tak ada Perdana Menteri. Perdana Menteri tu bila kita nak kaitkan ataupun nak comparekan dengan keadaan Malaysia hari ini. Sebab ada soalan yang kebat TP6. Dia akan tanya kepada kamu, apakah fungsi bendahara? Jika dibandingkan dengan Malaysia ketika ini. Jika dibandingkan dengan pentadbiran kerajaan Malaysia. Nampak tu? Apakah fungsi bendahara jika hendak jika dibandingkan dengan pentadbiran Malaysia hari ini. So bendahara sama dengan Perdana Menteri, menjalankan tugas-tugas pentadbiran, eksekutif lah, tugas pentadbiran, membantu sultan dalam mentadbir negeri. Macam tu. Cikgu apa maksud menawan? Menawan itu menguasai. So apabila dia dah serang satu-satu kawasan tu kalah, so dia dah tawan kawasan itu. So kawasan tadi akan menjadi di bawah kawasan dia pula. Macam itulah. Alright. So peristiwa dia, Tok Gajah beliau melancarkan gerakan menentang dengan bantuan Tok Gajah. Inilah tadi. Iaitu Mak Kilau. Dia ada kena-mengena kan dengan Datuk Bahaman. Pada 1894, Datuk Bahaman dan pengikutnya menawan Kuala Tembeling dan juga Jeram Ampai. British bertindak balas dengan menghantar Kolonel Walker dan berjaya menawan semula Jeram Ampai. Datuk Bahaman, Tok Gajah dan Mak Kilau berundur ke Kelantan dan juga Terengganu. Peristiwa ini menandakan berakhirnya Perang Pahang. So apabila berundurnya Datuk Bahaman, Tok Gajah dan juga Mak Kilau ke Kelantan dan juga Terengganu, maksudnya berakhirlah penentangan Datuk Bahaman lah di Pahang. Faham? So itulah yang berlaku. Kalau kita tengok that's why tak ada cerita tentang kematian Mak Kilau dan sebagainya. Mak Kilau, Tok Gajah dan sebagainya meninggal macam natural lah, sakit tu dan sebagainya. Sebenarnya mereka berundur ini untuk menguatkan lagi apa orang kata tu, tim mereka ni lah. Dia nak menentang balik semula, tetapi ada banyak halangan, terpaksa berpindah randa, British dapat menghidu dan sebagainya, berpindah lagi, lama-lama tak jadi. Itulah yang berlaku. Itu berkenaan dengan Datuk Bahaman. Okey. Saya
nak pergi kepada Sabah Sarawak nanti dulu, alright. Penentangan Tok Janggut. Yang ni pada abad yang ke-20. Ni yang pada abad ke-19. Saya nak habiskan yang Rentap dululah. Okey, Rentap. Okey, penentangan Rentap di Sarawak. Okey, nama dia di bawah. Okey, Rentap bermaksud penggoncang dunia. Digelar Raja di Ulu dan Raja di Darat. Dilahirkan pada 1800, pemimpin Iban di Sungai Sekerang dan juga Sungai Saribas. Kenapa dia menentang? Kerana Brooke mengatakan keturunan Rentap ini ataupun orang Iban adalah Lanun. Okey, dan penempatan orang Iban dihapuskan oleh James Brooke. Sebenarnya ada banyak lagi yang James Brooke buat tau. Dia asingkan lelaki dan perempuan. Walaupun mereka ni suami isteri, perempuan dekat sebelah sungai, lelaki dekat sebelah sungai sini. Jadi kalau mereka ni suami isteri ya, nak jumpa isteri ke apa ke, dia kena bayar cukai dulu baru boleh jumpa isteri ke seberang sungai. Macam tu. Sebab apa? Mereka kalau boleh nak mengelakkan orang Iban ini bertambah besar populasi dia. Sebab dia takut sebab dia kata orang Iban ni Lanun dan sebagainya. So dia memang nak membunuh sebenarnya. Ataupun nak menghapuskan keturunan orang Iban. Macam itulah. Ya, dia rampas barangan mewah dan sebagainya. Macam-macam lagi yang dilakukan oleh British yang menyebabkan Rentap ini tak boleh nak sabar dah. Ini gambar lama. Alright. Bukan gambar lama, ini apa orang kata ni? Itu bukan ilustrasi yang apa yang saya nak cakap tu. Yang dilakonkan. Ini bukan Rentap yang sebenar pun. Ini adalah dia nak bagi tunjuk pakaian dan sebagainya lah. Alright. Peristiwa penentangan menyerang kubu Brooke di Naga Strang. Okey, kemudian pegawai James Brooke iaitu Alan Lee terkorban dalam serangan tersebut. Okey, kemudian Rentap menyerbu James Brooke menyerbu kubu Rentap di Sungai Lang dan Rentap berundur ke Bukit Sadok. Okey, kemudian Charles Brooke pula menggempur Rentap di Bukit Sadok. Okey, kemudian masa tu menang. Okey. Charles Brooke menggempur kubu Rentap di Bukit Sadok buat kali yang kedua, buat kali yang ketiga, dan akhirnya Rentap berundur ke Entabai dan meninggal dunia beberapa tahun kemudian. Dikatakan sakit lah. Ni dia. Alright. Jadi kalau ikutkan Rentap berjaya mempertahankan kubunya di Bukit Sadok lah walaupun diserang oleh Charles Brooke. Entabai berdekatan dengan kawasan Sungai Sekerang sana jugalah. Alright, iaitu Rentap di Sarawak. Okey, kita pergi kepada penentangan Sharif Masahur. Ini penentangan abad ke-19 yang terakhir. Sharif Masahur adalah pembesar di Sarike, di Sarawak. Menggempur tu menyerang lah. Menggempur tu menyerang. Okay. Dia berasal dari Kampung Igan, dilantik oleh Sultan Abdul Mukmin pada tahun 1849 menjadi pembesar. Kemudian Sarike diletakkan di bawah pentadbiran Brooke, menyebabkan kewibawaan Sharif Masahur terjejas. Dia nak usir James Brooke. Sebab apa? Sebab dia tak dapat nak mengutik cukai dan sebagainya dan dia dilucutkan jawatan. Pada tahun 1860-an, Sharif Masahur merancang untuk menggulingkan dinasti Brooke di Kuching dengan mengadakan pakatan sulit dengan Datuk Patinggi Abdul Gapur dan Pangeran Temenggung Hashim. Alright, beliau mengajak orang Melayu dan Dayak menyertai pakatan tersebut. Beliau menggunakan jalan laut untuk menyerang Kuching dari arah barat. Datuk Patinggi Abdul Gapur melancarkan serangan dari arah timur. So dua-dua arah lah mereka menyerang. Berjaya ya strategi ini. Ini adalah pengajaran strategi yang penting dalam peperangan lah. Okay. Brooke mematahkan serangan ini dengan menggunakan kapal perang senjata moden. Kedua-dua pejuang ini dibuang negeri oleh Brooke. Sharif Masahur dan juga Datuk Patinggi Abdul Gapur. Selain daripada tu, Brooke juga menggunakan teknik fitnah. Fitnah macam mana? Dia bagi tahu dekat orang Dayak, iaitu ketua Dayak tu. Dayak tu kumpulan etnik lah, etnik macam Iban di Sarawak. Ada satu etnik Dayak. Dia katakan bahawa Sharif Masahur dengan Datuk Patinggi Abdul Gapur ni hanya menggunakan orang Dayak untuk kepentingan mereka saja. Sebab Sharif Masahur, Datuk Patinggi Abdul Gapur ni adalah orang Melayu Sarawak. Alright.
Jadi dia kata nanti apabila orang Melayu dah berkuasa, orang Dayak akan diusir daripada Sarawak ataupun orang Dayak ni tidak akan diindahkan lagi. Jadi orang Dayak pun ada yang percaya, memang terpengaruh dengan fitnah yang dilakukan oleh British dan akhirnya mereka tidak memberi kerjasama kepada Salimah Sahur dan juga Datuk Patinggi Abdul Ghaffur yang menyebabkan kekalahan. Selain daripada Brooke menggunakan senjata yang lebih moden berbanding dua pembesar ini. Nampak tak? So ini yang berlaku. Penentangan abad ke-19. Ada penentangan abad yang ke-20. Yang ni Tok Janggut, Mak Sator, kemudian Mak Saleh, dan kamu boleh teruskanlah pembacaan untuk abad yang ke-20 yang berlaku. Nampak tu? Dan kalau boleh saya nak kamu masukkan ni latihan-latihan ini. Contohnya yang pertama, nyatakan bentuk penentangan masyarakat tempatan. Apakah bentuk penentangan? Penentangan bagaimana yang dilakukan? Bersenjata lagi? Selain daripada bersenjata, tulis. Mencabar perjanjian lagi? Lagi apa? Sistem perundangan. Senjata. Tulis dekat sini jawapan. Sekejap. Saya tahu dah 12.15 dah. Lapar masing-masing kan? Alright. Kita buat yang ini je dulu. Bersenjata, kemudian mencabar perjanjian. Perjanjian. Dan yang ketiga tadi apa tadi? Lupa pula saya. Yang ketiga, senjata mencabar perjanjian. Allahu Akbar. Sistem perundangan. Melalui sistem perundangan. Mencabar dengan menggunakan undang-undang. Alright. So, kamu masukkan jawapan dekat sini. Nampak? Yang ini nanti, kamu tolonglah buat latihan sikit, berkenaan dengan penentangan ni, dan kena ingat, dia punya motif penentangan dia serta diketuai oleh siapa. Kubu pertahanan. Boleh, betul. Kubu pertahanan pun boleh juga. Kenapa Datuk Bahman menentang British? Kenapa mereka menentang? Yang pertama sekali disebabkan hak mereka diambil, dilucutkan jawatan serta tidak dibenarkan mengutip cukai. Itu kebanyakannya lah. Alright. So itu sahaja untuk kali ini. Kita jumpa lagi kejap lagi untuk slot geografi. Pukul 3. Betul tak? Pukul 3 nanti kita jumpa lagi. Alright. Sekian. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Pergi makan dulu kenyang-kenyang. Nanti kita jumpa lagi. Bye. Salam sejahtera. Okay.